pengenalan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di negara kita iaitu Malaysia, yang mana ia telah menjadi asas kepada sistem pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Perlembagaan Persekutuan telah dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957, di mana ia selaras dengan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu. Perlembagaan Persekutuan telah berfungsi sebagai panduan utama yang memastikan kestabilan politik, keadilan sosial dan juga kedaulatan undang-undang di negara Malaysia terjamin. Dalam pembentangan ini, kita akan memperlihatkan mengenai bahagian 2 dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu kebebasan asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aidil Ikhwan dan CBD PA 25110465. Pada hari ini saya akan menerangkan bahagian 2 perkara 5 dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara 5 adalah menekankan kepada hak kebebasan diri. Hak kebebasan diri merupakan salah satu hak yang dimiliki di negara kita iaitu Malaysia. Khususnya kita pergi pada Pasal 5.1. Pasal 5.1 adalah menyentuh bahawa seseorang itu tidak boleh diambil nyawanya ataupun dilucutkan kebebasan diri kecuali menurut undang-undang. Khususnya ialah Pasal 5.2 iaitu seseorang yang ditahan boleh membuat permohonan di mahkamah untuk mendapatkan keabsahan penahanannya disebab dengan kadar yang segera. Khususnya adalah Pasal 5.3 iaitu seseorang yang ditahan dikehendaki diberitahu alasan penahanannya. Pasal 5.4 adalah seseorang yang ditahan dan tidak dilepaskan dikehendaki untuk dibawa di hadapan magistrate dalam tempoh 24 jam, tidak termasuk tempoh perjalanan. Dan yang terakhir adalah Pasal 5.5 menyatakan bahawa seseorang yang ditahan secara tidak sah boleh menuntut ganti rugi melalui sibil di mahkamah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Abdul Rahman Hakimi bin Orbit, nomor matriks BA 25110270. Hari ini saya akan membincangkan tentang perkara 6 Perlembagaan Persekutuan, iaitu larangan ke atas keabdian dan kerja paksa. Pertama sekali, perkara 6 jelas menyatakan bahawa tiada sesiapa boleh ditahan sebagai abdi dan segala bentuk kerja paksa adalah dilarang. Tapi ada pengecualian untuk perkhidmatan wajib demi kepentingan negara. Contohnya, latihan ketenteraan atau perkhidmatan keselamatan. Jadi, sekali, apa itu keabdian dan kerja paksa? Keabdian bermaksud seseorang dipaksa bekerja hidup di bawah kawalan orang lain tanpa kebebasan. Manakala kerja paksa pula bermaksud dipaksa bekerja tanpa rela. Larangan ini penting supaya kebebasan individu terjaga dan rakyat tidak dieksploitasi. Walaupun begitu, dalam keadaan tertentu, rakyat perlu berkorban demi negara. Contohnya, PLKN dulu membantu membentuk disiplin, patriotisme, dan perpaduan belia. Begitu juga dengan ATM atau pasukan sukarela yang berperanan semasa darurat atau ancaman keselamatan. Hal ini tidak dianggap sebagai kerja paksa kerana telah dijalankan mengikut undang-undang. Selain itu, isu pemerdagangan manusia dan buruh paksa masih berlaku. Kerajaan telah memperkenalkan Akta Etipsom 2007 untuk melindungi pekerja daripada dieksploitasi. Kesimpulannya, perkara 6 memastikan rakyat bebas daripada keabdian dan kerja paksa, tetapi juga memberi ruang untuk perkhidmatan wajib demi negara. Hal ini menunjukkan Malaysia menghormati hak asasi manusia sambil menjaga keselamatan dan keharmonian negara. Dalam perkara 7 Perlembagaan Persekutuan, iaitu perlindungan daripada undang-undang jenayah, berkuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Dalam perkara 7, ia bertujuan memastikan keadilan dan kepastian undang-undang dalam sistem perundangan jenayah di Malaysia. Ia melindungi individu daripada dihukum secara tidak adil akibat perubahan undang-undang serta penyalaan guna oleh pihak pendakwaan. Di bawah perkara 7-1, seseorang tidak boleh disabitkan kesalahan bagi perbuatan yang bukan kesalahan pada masa ia dilakukan. Selain itu, seseorang juga tidak boleh dikenakan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang telah ditetapkan ketika kesalahan tersebut berlaku. Ini bermaksud undang-undang jenayah tidak boleh digunakan secara ke belakang kerana ia akan menjejaskan keadilan. Prinsip ini dapat dilihat dalam kes Public Prosecutor Muhammad Ismail pada tahun 1962, di mana mahkamah menegaskan
Bahawa tertuduh tidak boleh dihukum berdasarkan undang-undang yang digubal selepas perbuatan dilakukan. Seterusnya, dalam perkara 7/2, ia memperuntukkan prinsip double jeopardy, iaitu seseorang yang telah dibicarakan dan sama ada disabitkan atau dibebaskan tidak boleh dibicarakan semula atas kesalahan yang sama. Ini menunjukkan bahawa prinsip ini penting bagi melindungi individu daripada gangguan dan pendakwaan berulang. Hal ini dapat dibuktikan sekali lagi dalam kes Public Prosecutor Chong Chun Fong pada tahun 1964, di mana mahkamah memutuskan bahawa pendakwaan semula bagi kesalahan dan fakta yang sama adalah tidak dibenarkan. Namun, jika kesalahan atau fakta adalah berbeza, pendakwaan semula masih boleh dibuat. Oleh itu, perkara 7 ini memainkan peranan yang amat penting dalam menjamin keadilan jenayah, di mana ia melindungi hak individu dan menegakkan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Sekian, terima kasih. Dalam perkara 8, Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkaitan kesamarataan di sisi undang-undang dan larangan diskriminasi. Perkara 8 merupakan salah satu peruntukan yang amat penting dalam bahagian 2 kebebasan asasi kerana ia menjamin bahawa setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira latar belakang kaum, agama, keturunan, tempat lahir atau jantina. Dalam sebuah negara yang majmuk seperti Malaysia, ia memperuntukkan keharmonian sosial. Di bawah perkara 8/1, semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Ini bermaksud undang-undang mesti dilaksanakan secara adil kerana semua orang tanpa pengecualian, termasuk dalam proses perbicaraan di mahkamah dan tindakan pihak berkuasa. Seterusnya, dalam perkara 8/2 melarang sebarang bentuk diskriminasi oleh kerajaan terhadap warga negara atas alasan agama, kaum, keturunan, tempat lahir atau jantina. Larangan ini bertujuan bagi memastikan rakyat mempunyai peluang yang adil dalam bidang seperti pendidikan, pekerjaan dan perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun, perkara 8 juga membenarkan pengecualian tertentu. Di bawah perkara 8/5, tindakan afirmatif dibenarkan, khususnya untuk melindungi kepentingan bumi putera dan golongan yang memerlukan. Pengecualian ini bukan bertujuan mendiskriminasi, tetapi untuk mengurangkan jurang sosioekonomi dan mencapai keadilan yang lebih seimbang. Oleh itu, perkara 8 menjadi asas kepada keadilan sosial di Malaysia walaupun terdapat pengecualian tertentu. Peruntukan ini tetap penting bagi memastikan kesamarataan, keharmonian dan kepercayaan rakyat terhadap prinsip perundangan negara. Sekian, terima kasih. Nama saya Ainin Sofia binti Muhammad Zaid, BP 25110014. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perkara 9, iaitu larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 9, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan jaminan kebebasan bergerak sebagai salah satu hak asasi fundamental kepada setiap warga negara Malaysia. Peruntukan ini melindungi individu daripada tindakan pembuangan negeri serta menjamin hak untuk bergerak dan menetap di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Hak ini mencerminkan prinsip keadilan dan kedaulatan undang-undang yang menjadi teras kepada sistem perlembagaan negara. Seterusnya, larangan buang negeri di bawah perkara 9, 1, membawa maksud bahawa seseorang warga negara tidak boleh diusir keluar dari Malaysia atau dihalang daripada masuk negara sendiri. Peruntukan ini bertujuan untuk halang penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa dan memastikan hak kewarganegaraan tidak dinafikan secara sewenang-wenangnya. Dalam konteks perlembagaan, hak ini menegaskan bahawa kewarganegaraan membawa bersamanya hak perlindungan negara terhadap individu. Walau bagaimanapun, kebebasan bergerak yang dijamin oleh perkara 9 bukanlah bersifat mutlak. Perlembagaan memperuntukkan bahawa Parlimen ada kuasa untuk kenakan sekatan melalui undang-undang atas alasan keselamatan negara, ketenteraman awam, kesihatan awam atau sebagai hukuman terhadap pesalah undang-undang. Contohnya, sekatan pergerakan boleh dikenakan melalui perintah mahkamah atau undang-undang khas bagi menangani ancaman keselamatan dan krisis kesihatan awam. Kesimpulannya, perkara 9 Perlembagaan Persekutuan berfungsi untuk mekanisme penting dalam melindungi kebebasan individu, utamanya berkaitan dengan larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Pada masa yang sama, peruntukan ini mengekalkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi warga negara dan keperluan kepentingan awam serta keselamatan negara. Hai, salam sejahtera. Nama saya Beliana Severinus, nombor metrik BB 25110257 dan saya akan menerangkan perkara 10 yaitu kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan.
Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin kebebasan asasi kepada warga negara, khususnya kebebasan bercakap dan bersuara, berhimpun secara aman, serta menumbuhkan persatuan. Hak ini merupakan asas kepada sistem demokrasi berparlimen kerana ia membolehkan rakyat menyuarakan pandangan dan terlibat dalam proses membuat keputusan negara. Kebebasan bersuara yang termaktub dalam perkara 10-1-E memberi ruang kepada individu untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut atau tertekan. Walau bagaimanapun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Perkara 10-2 membenarkan parlimen mengenakan sekatan demi menjaga keselamatan negara, ketentraman awam, moral dan hubungan antara bangsa. Undang-undang seperti Akta Sultan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 CMA digunakan untuk mengawal penyebaran maklumat yang boleh mengancam keharmonian masyarakat. Sekatan ini bertujuan memastikan kebebasan bersuara tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan fitnah, kebencian kaum, atau ancaman keselamatan. Dalam konteks semasa, kebebasan bersuara sering menjadi perdebatan, khususnya di media sosial. Penyebaran berita palsu dan kenyataan berunsur perkauman menimbulkan cabaran besar kepada kerajaan dalam mengekalkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Menurut laporan Center for Independent Journalism, CIJ, penggunaan Akta Sultan meningkat sebanyak 84% pada tahun 2025 berbanding 2024, menunjukkan kecenderungan untuk mendakwa pengkritik politik dan aktivis. Selain itu, Seksyen 233 CMA yang mengawal kandungan menjengkelkan atau menghina telah diputuskan tidak sah oleh Mahkamah Rayuan pada Ogos 2025 kerana bercanggah dengan perkara 10-2-E. Perhimpunan aman juga menjadi isu hangat apabila melibatkan tuntutan politik atau hak rakyat. Walaupun Akta Perhimpunan Aman 2012 membenarkan perhimpunan tanpa permit polis, ia masih tertakluk kepada syarat keselamatan dan ketentraman awam. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan bersuara dan berhimpun sentiasa berada dalam kerangka kawalan undang-undang bagi mengelakkan berlakunya konflik sosial. Kesimpulannya, kebebasan bersuara di bawah perkara 10 adalah hak penting yang menjamin demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat. Namun pelaksanaannya perlu disertai tanggung jawab agar tidak menjejaskan keselamatan dan keharmonian negara. Oleh itu, rakyat harus menggunakan hak ini secara bijak dan beretika demi mengekalkan kestabilan serta perpaduan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ain Kristina binti Sazali. Nombor matrik saya BA 25110423. Topik pembentangan saya ialah kebebasan beragama di Malaysia berdasarkan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah perkara 11 pasal 1, setiap individu berhak untuk menganuti dan mengamalkan agama pilihannya. Selain itu, perkara 11 Pasal 3 menjamin hak kumpulan agama untuk mengurus hal ehwal keagamaan mereka sendiri termasuk menubuhkan institusi agama dan mentadbir harta bagi tujuan keagamaan. Namun begitu, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Perkara 11 Pasal 4 membenarkan undang-undang mengawal penyebaran ajaran agama kepada umat Islam. Manakala perkara 11 Pasal 5 menegaskan bahawa kebebasan beragama tidak boleh disalahgunakan sehingga menjejaskan ketenteraman awam, kesihatan dan moral masyarakat. Secara keseluruhannya, kebebasan beragama di Malaysia diiktiraf dan dilindungi oleh perlembagaan, tetapi dilaksanakan dalam kerangka undang-undang bagi menjaga keharmonian masyarakat majmuk. Kesimpulannya, perkara 11 memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan awam di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Itsyahmi bin Sazali, nomor matrik BB 25110540. Salah satu perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan merupakan perkara 12, yaitu hak terhadap pendidikan.
Hak terhadap pendidikan ini menekankan setiap warga negara Malaysia mendapat peluang dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak kira sama ada ras, agama, dan juga asal-usul. Salah satu isu yang sering beredar di ruang media melibatkan hak terhadap pendidikan ialah isu keciciran pelajar, melibatkan pelajar sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Kerajaan maklum dengan perkara ini dan mereka mengambil inisiatif dengan menambah bilangan sekolah agar setiap warga negara Malaysia berhak untuk mendapatkan pendidikan secara percuma selaras dengan perlembagaan persekutuan. Oleh itu, pentingnya perlembagaan ini ataupun undang-undang ini ataupun perkara ini adalah untuk membangunkan negara, kerana pendidikan merupakan salah satu medium untuk menyampaikan sebuah ilmu dan juga merupakan salah satu medium untuk mendidik anak-anak dari segi kerohanian, jasmani, membina kriteria ataupun karakter individu menjadi seorang insan yang lebih berguna kepada warga negara, kepada masyarakat akan datang, terutama negara Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang perkara 13, Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yaitu hak terhadap harta. Jadi perkara ini menjamin bahawa tidak seseorang boleh dilucutkan hartanya kecuali menurut undang-undang. Dan pengambilan harta secara paksa mestilah disertai pampasan yang mencukupi. Peruntukan ini bertujuan melindungi rakyat daripada kehilangan harta secara tidak adil. Harta sangat penting kerana berkait rapat dengan keselamatan ekonomi dan tempat tinggal. Namun pelbagai isu sering timbul seperti pengambilan tanah oleh kerajaan, pampasan yang tidak setimpal, serta pertikaian hak milik. Antara isu utama ialah pengambilan tanah bagi pembangunan awam seperti lebuh raya dan infrastruktur. Walaupun dibenarkan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 terdapat rungutan bahawa pampasan tidak mencerminkan nilai sebesar tanah. Selain itu, pencerobohan tanah dan kelemahan pentadbiran tanah seperti pertindihan geran dan penipuan urusan jual beli turut menjejaskan hak pemilik harta. Perlindungan terhadap harta juga penting untuk menjamin kestabilan ekonomi dan keyakinan pelabur. Oleh itu, hak individu perlu diseimbangkan dengan kepentingan awam supaya pembangunan negara dapat dilaksanakan secara adil. Kesimpulannya, perkara 13 memainkan peranan yang penting dalam melindungi hak pemilikan harta dan mencegah penyalahgunaan kuasa. Penguatkuasaan undang-undang yang adil dan telus amat penting demi keharmonian dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Okey, untuk kesimpulan, bahagian 2 dalam Perlembagaan Persekutuan yang membutuhkan kewarganegaraan telah memainkan peranan penting dalam membentuk status dan juga hak seseorang sebagai warga negara Malaysia, di mana ia memastikan proses pemberian, pengekalan serta perwujudan kewarganegaraan dilaksanakan secara teratur dan juga adil. Jelaslah bahawa kedaulatan negara serta identiti kebangsaan dapat dipelihara demi keharmonian serta kestabilan masyarakat Malaysia.